من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sejasa kena sebut. Orang kata tak boring ke nak sebut. Yalah, tak apalah. Selagi ada hayat ni boleh sebut, kita sebutlah kan? Selagi ada lidah untuk kita sebut, kekuatan daya fikiran untuk kita ingat Allah, kita sebutlah. Jadi pertama ni kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Tak terjangkau fikiran kita, tak terbayang. Kalau kita sekarang ni bukan dalam beragama Islam, entah di mana lah kita. Kalau kita tak berada dalam lingkungan orang-orang yang beriman, entah di manalah kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala Dia naikkan kita dalam keadaan orang beriman tersebut pun Dia pilih kita untuk berada dalam taman-taman syurga. Dia taman-taman syurga lah, walaupun tak ada lagi lah sungai mengalir bawah meja kan. Lepas tu bidadari masuk, bidadari masuk, bidadari ni lah sekarang kan. Jadi mudah-mudahan berterusan nikmat iman dan Islam kita yang kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang lebih baik. Okay? InsyaAllah. Dan kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat kesihatan dan juga masa lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita banyakkan batani fiha katsiran maghbunun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang biasanya dilupakan oleh manusia, iaitu nikmat kesihatan dan juga masa lapar. Jadi ada orang yang ada masa lapar, dia tak ada kat sini, dia dekat mall depan ni. Ada orang yang ada kesihatan, dia tak ada kat sini, dia sedang ditugaskan. Tapi apa pun ketentuan Allah SWT, alhamdulillah kita dapat berada dekat sini sama-sama. Kita sama-sama bertadabbur, mendengar apakah yang Allah SWT ceritakan kepada kita daripada Al-Quran Al-Karim. Okay. So macam saya tanya tadilah, apa khabar hati masing-masing. Mudah-mudahan hati kita hari ini hari Jumaat semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin clear, bersih, semakin nipis kita terhadap dunia dan semakin tebal Allah berada dalam hati kita, insya-Allah. Okey. So hari ini kita akan lihat satu surah daripada Al-Quran. Kita akan ambil kisah dua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di suatu zaman dahulu kala. Kisah yang paling awal dalam berlaku kehidupan manusia, iaitu kisah Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam dan juga syaitan, musuh kepada manusia yang nyata. So sebelum kita mengambil iktibar, kita lihat kisahnya. Kita tengok ayat yang berada dalam surah 7 ayat 19, surah Al-A'raf ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Okey, itu ayat yang pertama. Maksudnya, dan wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya
apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari orang-orang yang zalim. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang lain ceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Ingat lagi tak kisah Nabi Adam? Ingat lagi kisah Nabi-Nabi? Apa Nabi kita ingat? Nabi ingat 25 kisah Rasul, tapi kisah-kisah dia kita tak tahu, ingat tak ingat. Kita ulang kali. Nabi Adam AS, dia adalah makhluk pertama, manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam diciptakan daripada apa? Daripada tanah. Kita daripada air mani, kan? Nabi Zat ni adalah daripada tanah. Nabi Adam daripada tanah, betul. Allah Ta'ala jadikan daripada tanah, dikumpulkan, akhirnya jadilah Nabi Adam AS. So kalau orang kata macam mana ni? Ada Quran kata manusia daripada tanah, daripada Quran kata juga ayat lain manusia daripada air mani. Ya betul. Atuk kita yang pertama tu Adam AS dijadikan daripada tanah, kita daripada air mani. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin tu ada kan. Kamu dijadikan daripada air mani. Okey. Jadi masa Adam AS dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selepas Allah Taala jadikan Adam, maka Allah Taala firman kepada semua malaikat. Allah Taala kata, aku nak jadikan seorang manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan manusia sebagai khalifah, ada satu lagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tak suka, tak terima. Siapa? Al-Jin, syaitan. Syaitan tak suka. Syaitan dia tak suka, dan dia ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan seluruh makhluk dia untuk sujud kepada Adam AS, maka satu je makhluk tak nak sujud, dia ingkar. Siapa dia? Syaitan. Jadi itu kisah daripada awalnya. Jadi bila syaitan tak mau sujud kepada Adam AS, dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada syaitan. Allah Taala kata apa? Keluarlah kamu daripada tempat ini. Bila syaitan keluar daripada tempat itu, daripada kasih sayang, daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan ni sebab apa tadi dia tak nak sujud? Dia rasa dia best kan? Syaitan pun kata balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, boleh aku keluar, tapi bagi aku izin untuk menghasut anak cucu Adam sampailah kepada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala bagi izin tak? Ya, dia bagi izin. Baik, kamu boleh buat apa saja, tapi kamu tak akan dapat ganggu hamba-hambaku yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini bila kisah pula Adam AS tinggal dalam syurga. Bila Adam AS tinggal dalam syurga bersama dengan isterinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Adam dan isterinya, makanlah daripada syurga ni, makanlah apa saja pun. Buatlah makan apa saja pun dalam syurga ni, tapi ada satu je yang Allah Taala tak bagi apa? Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan dekat dengan pohon ini. Okay. Dalam Quran saya tak jumpa lah pula kata pohon tu pohon apa kan, ada kata buah khuldi dan sebagainya. Wallahu a'lam, ada riwayat-riwayat yang saya tak pernah dengar. Tapi dalam Quran Allah Taala kata jangan dekat dengan pokok tersebut. Okey. Jadi bila jangan dekat kepada pohon tersebut, itu adalah suatu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi arahan kepada Adam alaihi salam, macam Allah Ta'ala bagi juga arahan perintah kepada kita. Apa yang jadi kepada kita? Kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi pekerja yang best, rakan kita yang best, kita ada kawan-kawan yang best apa? Dia tak banyak soal. Kita bagi kerja dia pun buat kan? Dia tak kata kat kita, kecuali dia kata hal-hal yang untuk menambahbaikan lah. Tapi ni kira Allah Ta'ala punya perintah ni, dia bagi ke Adam AS yang best ni apa? Allah Ta'ala bagi perintah kat kita, syariat yang bestnya apa? Kita buat saja. Dengan sebab kita punya perasaan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam kan? Okey. Jadi bila dia duduk dalam
syurga tersebut, tak boleh dekat dengan pohon tu. Allah Ta'ala kata apa? Jika kamu dekat dengan pohon tersebut, maka jadilah kamu di kalangan orang-orang yang zalim. Apa maksud zalim? Kita dah belajar zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dulu saya ingat masa saya kecil-kecil dulu saya belajar maksud zalim. Ustaz saya dia bagi simple aja. Dia kata, okey, nampak tak kopiah Ustaz? Nampak, okey. Kalau Ustaz letak dia kat lutut, itu maksudnya apa? Itu letak bukan pada tempatnya. Kopiah kat mana? Dekat kepala. Okey, jadi maksudnya zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cakap kepada Adam, maksudnya kalau kamu letak benda lain, ketaatan lain daripada apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka termasuklah kamu daripada kalangan orang-orang yang zalim. Sebab kita, Adam alaihissalam, dia patut letak ketaatan ni kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat apa yang jadi pada kisah yang seterusnya. Okey, tadi jadi kisah kan, iaitu syaitan tak suka kepada anak cucu Adam dan dia janji akan hasut. Maka syaitan pun mulakan agenda. Syaitan dalam ayat yang ke-20 yang bermaksud, setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua, supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka akan aurat yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Sambil ia berkata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada menghampiri pokok ini, melainkan kerana ia, iaitu Allah, tak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi dari orang-orang yang kekal selama-lamanya dalam syurga. Syaitan datangkan apa? Was-was. Fawaswasa lahum asy-syaitan. Dalam surah An-Nas pun syaitan bisikkan al-waswas kan, al-waswasil khannas. Jadi syaitan pun datang kepada Adam alaihissalam. Dia pun bisikkan was-was kepada Adam alaihissalam. Dia kata, tak Adam, bukanlah Allah Ta'ala tu tak bagi kamu dekat pokok ni sebab apa pun kan. Sebenarnya kita tak perlu argue, kita tak payah berfikir pun. Tapi syaitan bangkitkan perasaan tu. Dia kata, tak Adam, Allah tak bagi kau dekat dengan pokok ni sebab Allah Ta'ala tak nak kau jadi malaikat, dan Allah Ta'ala tak nak kau kekal dalam syurga ni. Jadi bila Adam dah duduk dalam syurga ni, nikmatnya sangat banyak, siapa nak keluar daripada syurga? Tak nak kan? Kena dapat nikmat yang besar, siapa yang nak keluar daripada kawasan yang baik macam tu? Tak nak lah. Jadi Adam pun apabila dia mendengar kata-kata syaitan tu, dia pun okey, syaitan bisikkan dia. Bahkan ayat 21, syaitan tak cukup dengan dia bisikkan, dia buat apa? Dia bersumpah pula, bersumpah dengan palsu pula. Dia bersumpah pula, dia kata apa? Wa qasam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Syaitan sumpah, dia kata, dan ia bersumpah kepada keduanya dengan berkata, sungguhnya aku ni dari mereka nak beri nasihat kepada kamu berdua je kan? Aku ni nak bagi nasihat je kan? Biasalah tu, orang nak ajak kita buat jahat kan? Kau pergilah jumpa bomo tu. Aku rasa kalau kau jumpa bomo tu, mesti hidup kau dah berubah ni kan. Kau pergilah, lelaki kau tu, kau patut ikat dia macam ni kan. Ini cerita drama Melayu kan. Pergilah jumpa bomo tu kan. Aku ni lelaki, aku tak boleh cakap apa kan? Sebab aku jaga baik. Baik macam mana aku pergi jumpa bomo tu kan. Kita pun okey, tak nak kan. Tapi tadi pun seorang tu kata, betul lah, aku sumpah kau, aku cakap lah, aku buat yang bomo tu menjadi. Tak nak dengar juga. Akhirnya kita apa? Tak lah, aku bagi nasihat dekat kau. Pulang daripada kau lah, kau nak buat ke tidak kan. Kalau kau nak pergi, aku betul nak bawa kan. Itu kan. Itu drama Melayu, dia drama macam kata-kata iblis. Okey. Apa jadi? Ayat ke-22, fadallahuma bighurur. Maksudnya, dan sebab itulah dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan Allah tadi dengan tipu dayanya. Setelah mereka makan buah pohon tersebut, maka terdapatlah mereka berdua aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutup dengan daun-daun dari syurga, serta Tuhan mereka menyeru kepada mereka. Allah Ta'ala kata apa? Lepas tu dia makan tak? Makan. Lepas tu terdapatlah aurat mereka. Lepas tu Allah Ta'ala kata kepada Adam dan Hawa, dia kata apa? Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu? Dan aku katakan kepada kamu bahawa syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Tapi nak macam mana dah termakan. Allah Ta'ala kata apa? Aku dah kata jangan dekat. Aku cakap dah syaitan adalah musuh nyata kamu. Tapi kita hari ini pun sama juga.
Ada juga kita dah tahu dalam Quran kata syaitan tu akan hasut pada kejahatan, tapi nak dengar juga kejahatan daripada syaitan. Okey. So, apakah yang berlaku ketika peristiwa tadi? Pertamanya, Adam AS dan Hawa dia duduk dalam syurga. Apa syaitan buat untuk nak menghilangkan keimanan, trust kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Trust, T-R-U-S-T, kepercayaan kepada Allah. Datangkan was-was kepada Adam dan juga kepada Hawa. Dalam tafsir Ibnu Katsir ni, satu riwayat Ibnu Abbas kata syaitan ni dalam ayat ke-16 dan 17, kita ke belakang sikit. 16 dan 17. Okey. Summa la'atiyannahum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Okey. Ini jalan syaitan. Syaitan dia boleh hasut kita ni, tuan-tuan semua ni. Syaitan boleh goda daripada 4 jalan. Apa dia? Depan, belakang, kanan dan juga kiri. Atas bilik siapa? Allah. Bilik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah telah turunkan rahmat. Ada tak turun daripada bawah ke atas? Tak ada, kan? Anzalallahu sakinah. Allah telah turunkan rahmat. Maksudnya atas adalah milik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa kata Ibnu Abbas kepada ayat ini? Dia kata syaitan boleh datang kepada manusia dengan 4 jalan, iaitu ini syaitan Asy-syaitan dia boleh masuk kita dengan 4 jalan. Siapa? Daripada hadapan, daripada belakang, kanan dan juga kiri juga. Okey. Kata Ibn Abbas, apa senjata syaitan tadi? Was-was. Okey, ini dia punya senjata dia, iaitu was-was. Bila syaitan hasut kepada hadapan, iaitu syaitan mewas-waskan tentang hari akhirat. Daripada belakang, dia was-waskan tentang dunia. Tentang dunia. Kanan, tentang urusan agama. Kiri, tentang maksiat. Sebab itulah, kan, kalau katalah kita rasa tak sedap hati, kan, kita peganglah kepala baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan? Sebab gangguan syaitan. Syaitan bagi kita susah hati, syaitan bagi apa? Was-was. Okay. Jadi syaitan senjata dia sebenarnya was-was. Dan was-was dia datang kepada 4 perkara. Apa dia? Pertama, tentang hari akhirat depan. Jadi bila kita berjalan, ini alam roh, ini alam akhirat. Kita akan jalan ke depan lah, kan? Sebelum roh pula. Ini dunia, ini akhirat. Kita akan jalan ke akhirat. Ada tak orang jalan ke belakang masuk balik dalam perut ibu? Tak ada, kan? Jalan pergi ke akhirat. Jadi syaitan akan datang di hadapan kita untuk ragukan tentang akhirat. Ragu tu pelbagai. Ada mungkin orang dia tak percaya akhirat. Dia kata azab kubur ni ada ke? Ada tak golongan dia tak percaya azab kubur? Ada. Dia kata kalau habis tu kalau orang mati kat laut MH370, macam mana alam kubur dia? Alam kubur tu nama je, tapi alam tersebut Allah Ta'ala tahu lah manage macam mana. Setiap orang akan rasa alam kubur, sama ada kita katalah mati tak ada jasad, tapi dia akan tahu alam kubur tu di mana, kan? Okey, syaitan ragukan tentang akhirat. Sama ada syaitan ragukan bukan sekadar ada ni wujud akhirat, tapi syaitan ragukan kita. Macam mana?
kita tahu dekat akhirat orang yang buat dosa tu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang tidak baik di akhirat nanti. So, apa syaitan buat? Syaitan datang kat kita, tak apalah, buatlah kan. Kita pun secara tak sedar yang kita telah meragui akhirat, sebenarnya benda yang pasti nanti kita akan dibalas terhadap amalan yang kita buat pada hari ini. Amalan yang baik dibalas baik, amalan yang buruk dibalas buruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So syaitan datang pada depan, dia akan hasut kita untuk meragui akhirat yang kita sedang berjalan pergi kepada hari akhirat tersebut. Kedua, syaitan datang daripada belakang untuk diragukan hal-hal dunia. Syaitan takut-takutkan kita. Dia kata, susahlah kau kan, kau tak ada duit, macam mana kau nak menerima? Kau tak ada duit, macam mana kau nak hidup senang? Engkau tak ambil rasuah ni, susahlah kau kan. Kau ambil je rasuah ni sekali je kan, sekali je. Lepas tu nanti okeylah, kau taubatlah balik. Lihat Nabi Adam AS, sekali je. Lepas tu terus turun ke atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okay. Lepas tu kanan dia was-waskan urusan agama kita. Betul ke kau nak keluar zakat ni tahun ni? Tahun depan dah lah. Tahun ni dah lah, tahun depan pun nak keluarkan zakat lagi. Banyak ni keluarkan zakat ni kan? Was-waskan urusan agama kita. Ambil duduk banyak kali, macam mana ni kan? Terus tak sah lagi ni kan. Dah habis, dah basah satu badan ni rasa macam, weh, duduk aku tak sah lagi kan? Jadi urusan-urusan agama kita dia pun was-waskan kepada kita. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan, was-was tadi kan? Kemudian datangnya daripada kiri, iaitu dia memberikan was-was kepada manusia tentang maksiat tersebut. Maksiat dia pun jadi ragu-ragu sama-sama, maka nampaklah maksiat tu macam seronok. Nampaklah maksiat tu ambil rasuah tu macam bermanfaat. Beli nombor eko tu macam rezeki. Tu aku dapat rezeki. Rezeki mana kau dapat ni? Aku dapat rezeki terpijak, Allah Ta'ala izinkan. Apa dia? Kan? Dapat nombor eko kan? Oh ya ke? Sekarang aku nak main dah, aku taubat dah. No lah, tak boleh, daripada awal kena hindarkan. Okay? Sebab itulah Allah Ta'ala pesan dekat Nabi Adam, jangan makan. Allah Ta'ala kata apa? Jangan dekati. Wala taqrabuz zina. Bukan berzina dia, jangan dekati zina tersebut kan. Jadi bila kita dah tahu godaan-godaan syaitan, datang ni was-was, start datang was-was tu, kita nak fikir tentang dunia macam mana, akhirat macam mana, rasa terfikir, apa kita patut buat? Stop. Hindari daripada benda-benda tersebut. Jangan kita pergi, katalah tiba-tiba ada kawan ajak, jom kita ni, aku ada orang yang dia liberal, dia nak cerita pasal hari akhirat, pasal alam kubur. Kalau kita rasa kita tak perlu, tak ada kepentingan, no, hindari terus daripada benda-benda macam tu. Yang kita rasa macam, okeylah, aku nak dengar jugalah apa benda yang liberal ni kan. Kita dah tahu liberal ni satu masalah dalam Islam, satu barang dalam Islam. So, no kan, keluarkan daripada hati kita untuk nak dekatkan benda-benda macam tu. Okay. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa yang baik ketika pagi hari dan ketika petang. Apa doa baginda yang Nabi doa tentang perkara-perkara ini? Nabi Muhammad SAW doa ni dalam bahasa Arab, tapi nanti cuba cari, saya try type, nanti saya akan send bagi kan. Okay. Nabi SAW doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Saya baca bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Okey, apa maksudnya? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Cuba ikut, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni
Allahumma inni as'alukal afwa as'alukal afwa wal afiyata wal afiyata fi dini fi dini wa dunyaya wa dunyaya wa ahli wa ahli wa mali. wa mali. Okey ni. Allahumma astur. Allahumma astur Allahumma astur awrati awrati wa amin wa amin rawati. rawati. Allahumma hfazni Allahumma hfazni Okey. Min baini min baini yadayya yadayya wa min khalfi wa min khalfi wa an yamini wa an yamini wa an shimali wa an shimali wa min fawqi wa min fawqi wa a'udzu wa a'udzu bi'azamatika bi'azamatika an ubtala min tahti. min tahti. Okey, apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta keselamatan dunia dan akhirat. Kedua, ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam hal agama, dunia, keluarga dan hartaku. Okey. Ya Allah, tutuplah auratku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, jagalah diriku dari depan, belakang, kanan dan sebelah kiriku, serta dari atasku. Dan aku berlindung dengan kebesaranmu agar tidak dibinasakan dengan tiba-tiba dari bawahku. Jadi ini adalah doa Nabi SAW. Tak ada dalam Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Nanti saya akan dapatkan dan berikan. Okey. Jadi doa Nabi SAW, Nabi pun minta perlindungan daripada apa? Depan, belakang, kanan dan juga kiri. Macam cerita Piramli kan, depan, belakang, kiri, kanan kan. Dengan tuan-tuan dulu tu dia pun begini kan. Aku pun kan. Jadi sebab kita minta pertolongan dan minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang kita tak boleh hadap tu. Tak boleh hadap. Syaitan dia akan datang pada kita, tak datang dalam keadaan yang kita sedar. Dia datang keadaan kita tak sedar kan? Contohnya syaitan pertama dia akan datang apa? Dia akan kata, janganlah solat kan? Janganlah solat. Kita pun tak solat kan? Solat subuh. Lepas tu kita pun tak kuat iman. Kita pun tengok-tengok syaitan pun kata jangan solat, kita lawan. Kata-kata, tak boleh, aku nak kena solat juga. Kena solat juga. Jadi syaitan pun dia ubah plan dia. Dia kata apa? Bangun solat. Pergi masjid kan. Hujan-hujan ni cepat redah-redahan pergi masjid. Sampai masjid dia seorang aja kan. Sampai surau dia seorang aja. Sebab hujan lepas orang tak dapat datang. Okey, dia pun solat apa semua, dia azan apa semua. Bila balik pula dia kata apa? Jumpa kat kawan-kawan kat kedai kopi, dia kata apa? Aku pagi tadi aku seorang datang masjid. Kalau tak ada aku kat masjid, tutup tu lah masjid kan. Nasib baik ada aku. Dia berubah balik niat ni. Berarti kita tolong orang kan. Orang pun kita tahan kita, kenapa cik kan. Tak nak tolong tolakkan kereta kan. Tolakkan kereta, okey, kita pun tolakkan. Orang tu pun bawa, sekali kita tolak. Tiba start jalan, pergi kan. Turun tadi ikhlas dah, kesian orang ni kan. Tiba orang tu dah jalan belah macam tu, apa punya orang, terima kasih pun tak ada kan. Syaitan datang kat kita macam-macam cara. Sebab itu lah, hati-hati daripada godaan syaitan, daripada depan, belakang, kanan dan juga kiri. Okey. Jadi apakah modus operandi syaitan sebenarnya kita lihat dalam kisah ni? Apa dia? Daripada kita ambil iktibar godaan syaitan, kisah Nabi Adam semua tu. Pertama, syaitan dia nak rosakkan manusia tu dengan cara apa? Dia keluarkan trust, kepercayaan, iman daripada hati, keluarkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati kita. Apa maksud iman? Iman, okay. Iman kepada apa? Apa maksud iman? Al-iman, saya
boleh bahasa Arab lah. Nanti saya terjemah. Al-iman. Al-iman. Maksudnya al-iqraru, iqrar bil lisan, bil lisan. Lepas tu tasdiqu bil qalbi. Lepas tu last sekali wal amalu bil jawari. Maksudnya iman iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawari. Okey. Maksudnya iman iaitu ikrar dengan lisan. Ikrar bil lisan, ikrar dengan lisan, dan membenarkan dengan hati. Akhir sekali, dan beramal dengan anggota. Okey. Apa maksud iman? Iman ialah ikrar dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Ini maksudnya iman. Boleh tak orang kata aku dah beriman dah, aku mengucap dah ada kalimah syahadah, tapi aku tak payahlah sembahyang sebab cukuplah aku beriman macam tu. Boleh tak? Tak cukup. Ataupun dia ikut aja orang pergi sembahyang. Ada kawan-kawan kita kan, mungkin dulu zaman kat universiti, dia ikut kita pergi sembahyang, tapi dia bukan Islam pun, dia tak mengucap kalimah syahadah. Adakah dengan dia solat tu dia kira sebagai orang yang beriman? Tak. Adakah dia ikut kita puasa tu dia kira sebagai dia orang beriman? Tak. Juga sama juga orang yang dia cakap dengan hati dia kan, aku mengucapkan kalimah syahadah, tapi aku rasa hati aku tak ada lah. Takkanlah Allah Ta'ala ni kata hati dia tak membenarkan macam tu. So itu bukan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Jadi apa modus operandi syaitan? Yang pertama, dia buat apa? Dia nak cabut iman dalam hati kita. Iman kita, kepercayaan kita, hati kita semua tadi tu, dia nak cabut daripada hati kita. Sebab itulah yang utama paling besar sekali apa? Lisan ke, hati ke, anggota? Hati. Ada tak orang bisu? Ada. So dia nak ikrar dengan lisan je lah, tapi hati dia membenarkan. Ada tak orang yang ketika saat-saat dia dah nazak, anggota dia tak boleh gerak dah kan? Tapi masa tersebut hati dia masih lagi boleh akses untuk dia get connected dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak speaking, get connected dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, keluar pula bahasa Inggeris. Jadi sebab itulah syaitan dia cuba keluarkan daripada hati. Keluar daripada hati, anggota lain akan start menggelabah, pergi sana pergi sini kan? Kita belajar dalam hadis Nabi, jika baik seketul daging tu baiklah seluruh jasad, buruklah daging tu buruklah seluruh jasad. Apa dia? Hati. Sebab itu hati. Jadi syaitan dia keluarkan daripada Adam dengan datangkan was-was kepada Adam AS. Mula, tapi kalau Adam AS
hati dia teguh kepada Allah Ta'ala, dia trust, dia percaya, dia iman kepada Allah Ta'ala, adakah Adam akan turun ke bumi? Kemungkinan tidak lah kan, mungkin ada takdir lain. Tapi mengikut peristiwa ni, taklah Adam turun sebab dia terdengar bisikan syaitan dalam hati dia yang menyentuhkan kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, apa dia? Keburukan yang buruk jangan kita, bukan sekadar jangan kita buat, tapi jangan dekat. Wala taqrabu. Perintah Allah kita buat, larangan Allah sekalipun kecil, sekalipun sekejap, jangan kita dekat sekalipun. Apatah lagi buat perintah Allah. Wala taqrabuz zina. Banyak lagi yang Allah nak kata apa? Kita tutup jalan-jalan untuk kita nak dekat kepada hal-hal tersebut, kan? Okay, jadi dan apa kita boleh dengar lagi? Iktibar pada hari ini, syaitan mendatangkan senjata utama dia yang paling besar apa dia? Was-was. Ada tak penyakit was-was kat sini? Ada. Kan? Aku lupa kereta aku dia dah kunci belum? Kereta aku dah kunci ke belum? Kan? Setiap kali turun kereta, isu dia benda tu. Kan? Isu dia benda tu. So kena istighfar dan kena fokus, kan? Fokus dah hati kita, kan? Hari-hari kita set hati aku tak nak lagi hari ni. Tak fikir, sebelum turun kereta tu kita check, kita yakin. Lepas tu turunlah. Buat kerja pun sama juga. Buat betul-betul dengan hati yang ikhlas kepada Allah, yang get connected dengan Allah. Dan was-was tu kita akan secara automatik akan tolak ke tepi sebab kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi hal-hal dalam ibadah, kan? Kena yakin dengan Allah, kan? Aku doa ni, doa Allah Ta'ala akan makbulkan ni, kan? Yakinlah kepada Allah Ta'ala. Cara Allah Ta'ala akan bagikan bagaimana yang terbaik untuk kita dapat apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun dalam wudu, ada was-was kat sini, mandi wajib ke apa, kan? Kena latih diri supaya yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin itu tak akan ditanggalkan dengan syak. Jadi kena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Dan apa sifat orang yang beriman kepada Allah Ta'ala apabila dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Okey, kita boleh lihat surah 9 ayat 51. Surah 9 ayat 51. Minggu lepas ayat yang paling saya rasa yang paling trigger yang paling best. Semua ayat best. Jadi ayat yang paling kita bincang minggu lepas apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak golongannya sedikit mengalahkan golongannya yang ramai. Hari ini satu ayat yang saya suka juga. Semua ayat saya suka, tapi ini ayat yang menarik. Kita boleh ambil dan kita cuba-cubalah hafal. Bukan susah pun, ayat dia senang je, pendek je. Ya, apa dia? Surah 9 ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apa dia? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. So, nampak tak macam mana sifat orang yang beriman yang percaya kepada Allah Ta'ala? Segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dia kepada kita anak yang degil, datang kepada kita staf kawan-kawan yang menguningkan kepala, semua dia adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu huwa maulana. Semua ni datang orang susah kat kita, datangnya orang nak uji kita, semuanya untuk Allah Ta'ala nak pastikan kita, to make us become a better person. It's a process of life, kan? Untuk kita nak jadi orang yang lebih baik lagi. Itu sifat orang yang beriman. Apa dia? Baik dan buruk tu adalah daripada Allah, dan hanya kepada Allah lah tempat dia
menyerahkan segala-galanya, tawakal, pergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan bagaimana pula sifat orang yang zalim? Orang yang zalim lah, orang kafir. Orang kafir kepercayaan dia umpama apa? Kita boleh lihat surah yang sama je, ayat yang awal sikit, ayat ke-28. Ayat 28. Ayat ni panjang. Kisah ni datang ketika Allah Ta'ala melarang orang kafir masuk ke dalam tanah suci. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu najis. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. Ini zaman-zaman nak pembukaan kota Makkah tersebut. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurnia dan jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kepercayaan orang kafir itu apa? Najis. Sebab mereka zalim. Mereka walaupun baik, tapi mereka zalim. Sebab mereka letak ilah Tuhan lain dalam hati mereka. Mereka percaya kepada patung, mereka percaya kepada sembahan, mereka percaya kepada Jesus itu Tuhan dan sebagainya. Mereka zalim sebab mereka letak ilah Tuhan lain dalam hati mereka. So sebab itulah mereka tak dapat masuk tanah suci. Sebab tanah suci bukan tanah haram sekadar ihram saja, tapi itu adalah tanah suci Allah Ta'ala angkat martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah tentang apa? Tentang Nabi Adam alaihissalam dan juga syaitan yang kita boleh ambil iktibar pada hari ini. Bagaimana kita apabila kita seorang manusia yang telah diberikan contoh oleh Allah Ta'ala, maka ikutlah dengan sebaik mungkin. Jadi satu beza sangat besar kan. Syaitan apabila dia dapat suatu peristiwa, kecil hati dengan Allah, marah ke Allah, tak percaya dengan Allah, dia down. Adakah dia tingkatkan balik diri dia? Tak, dia jadi hasut orang lain pula, kacau orang lain pula. Tapi apa jadi kepada manusia seperti Adam? Apabila dia down, turun ke bumi, apa Adam buat? Kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Last sekali boleh kita amalkan surah 7 ayat 23. Ayat 23 Allah SWT firman, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kita baca, qala rabbana zalamna, mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan kalau engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, nescayalah menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. So manusia apabila dia down, dia buat dosa kepada Allah, dia kena tingkat balik diri dia. Hanya iblis sahaja apabila dia buat dosa, dia ingkar kepada Allah, yang dia terus melawan dan merusakkan orang lain. So amalkan doa ni setiap kali lepas solat. Bukan sekadar amal baca, tapi tahu, ya Allah, betapa banyak ni kami menzalimi diri kami. Kami letak banyak benda dalam hati kami. Kami letak handphone, kami letak kereta, kami letak anak, kami letak isteri sebelum Allah Subhanahu wa taala. So perbanyakkan doa dan minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan kita hidup kat dunia ni ada up down kan, kita jadi orang yang sentiasa beringat kepada Allah Taala. Di tempat kita tinggi, kita ingat Allah. Di tempat kita terjatuh pun kita ingat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tak ingat tak hadis Nabi yang saya cerita dulu-dulu? Pelik sungguh orang beriman. Pelik sungguh orang beriman. Tak kala dapat nikmat dia bersyukur kepada Allah. Tak kala dapat ujian dia beristighfar, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. So kita jadilah orang yang pelik, tapi pelik di kalangan manusia, di sisi Allah tak ada peliknya. Allah Taala sayang kepada orang yang beriman sebegitu. Wallahu a'lam
untuk tajuk pada hari ini, kisah Adam dan juga syaitan. Itu masa dahulu, hikayat paling lama daripada hikayat-hikayat yang lainnya. Okey. Ada apa soalan nak tanya? Ada soalan? Ada down ke? Tak ada. Okey. Saya iman malaikat. Ada soalan. Ya. Macam kita tadi kan selalu was-was kan. Lepas tu was-was berangan juga macam berangan kan. Berangan tu pun dalam ilmu cerita tu. Berangan kepada syaitan. Was-was ni. Kalau berangan macam berangan. Berangan macam tu. Okey. Berangan macam tu tak dikira lah was-was. Kan? Berangan tu berkhayal. Was-was ni maksudnya kita. Tapi kalau berangan tu, katalah kita berangan, kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita berazam berangan, okeylah. Tapi kalau berangan tersebut, berangan sebab aku nak jadi kaya, sebab nanti kalau aku tak kaya susah aku, macam mana aku nak kena dapat laki yang macam ni, kalau aku tak dapat laki macam ni, apa ni berlaku kan. Itu was-was di dalam angan-angan tersebut, syaitan masukkan. Jadi boleh tak nak berangan? Boleh. Berangan boleh, tapi berangan yang membawa kita kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berangan yang diselitkan was-was oleh syaitan tadi, berkaitan dengan takut kepada dunia, gangguan terhadap urusan agama, lupa kepada akhirat dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So berangan tak ada masalah. Tapi bila berangan lama sangat tu sehingga lupa Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak? Tak boleh. Sebab itu kita sentiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berzikir, ingat Allah Taala. Berangan sekali doa tu tak apa. Dia minta lah macam tu tak apa. Betul. Soalan? Ada? Saya nak minta tolong Ustaz ni jelaskan al-iman. Saya dulu waktu form 5 ada belajar ni, apa tu amali tu kan, iman tu Ustaz, iman dan ihsan. Bila iman dan ihsan. Lupa dah. Dalam hadis Nabi SAW, dalam kitab hadis 40 ada hadis yang kedua. Hadis tu hadis panjang. Ketika datangnya seorang malaikat yang putih, yang bersih, rambut dihitam, tidak nampak tanda-tanda padanya orang yang jauh, pakaian yang bersih dan sebagainya, dia terus berlutut rukbataihi ila rukbataihi. Dia berlutut dengan Nabi, lutut dengan lutut. Dia tanya kepada Nabi, terangkan aku pasal iman. Lepas tu dia tanya lagi, terangkan aku pasal Islam, terangkan aku pasal ihsan. Dan hingga akhir hadis. Hadis panjang, hadis 40. Iman iaitu apa? Nabi SAW kata, iaitu beriman kepada Allah tu lah. Amantu billah wa malaikati, malaikatnya, wa rusulihi, rasulnya, wa kutubihi, iaitu kitab-kitabnya, dan juga hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Iman. Okey. Untuk beriman itulah kita panggil, bukan sekadar sebut di mulut, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, malaikat dan semua tu, tapi turut berikrar dengan lisan, benarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Jadi beriman kepada Rasul bukan sekadar cakap aku beriman dengan Rasul, kena buat juga sunnah Nabi SAW. Itu iman. Okey. Ihsan pula, Nabi SAW kata apa? Anta a'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Al-ihsan, bila ditanya oleh Jibril, apakah ihsan? Nabi pun jawab macam tu. Anta''budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tara wa innahu yaraka. Iaitu engkau beribadat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah engkau nampak Allah. Tapi sekiranya engkau tak nampak Allah, maka kamu kena yakin Allah Taala sedang melihat kamu. Maka Jibril kata sadaqta. Okay. Jadi iman tadi ialah berdasarkan tadi tu membenarkan dengan hati dan sebagainya. Ihsan ni ialah di peringkat bagaimana bila dia mengamalkan sesuatu tu, dia juga yakin bahawa dia buat ni antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia buat tu seolah-olah Allah Taala, dia sedang melihat Allah Taala. Tapi kalau dia tak dapat melihat Allah, dia yakin juga Allah Taala tu sedang melihat dia. Jadi itu iman. Iman iaitu tadi
iman pada Allah semua. Ihsan ialah pengamalan-pengamalan ibadat tersebut dengan hati dia, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu bagaimana. Jelas? Itu beza. Walaupun sebut dekat-dekat iman, ihsan, tapi dua benda yang berbeza. Bahasa Melayu ihsan dia apa? Buat baik. Ihsan buat baik. Tapi ihsan dalam agama kita ialah menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau tak dapat melihat Allah, kita yakin bahawa Allah Ta'ala melihat kita. Itulah tingkatan yang paling tinggi untuk kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan meletakkan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Untuk rujukan boleh lihat kitab hadis 40, Google pun boleh, hadis 40, hadis kedua dari hadis 40. Ceritakan hadis tersebut, bagaimana malaikat datang kepada Rasul dan bertanya tentang soalan Islam, iman, ihsan dan tentang lain-lain. Ada, mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala pelihara hati kita, pelihara jiwa kita daripada depan, belakang, kanan, kiri, daripada godaan syaitan. Mudah-mudahan kita akan selamat daripada dunia, daripada fitnah yang dibawa oleh syaitan ke atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh akhiri kuliah kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami redha-Mu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang beroleh nikmat, bukan jalan orang yang murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka masih kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang beroleh nikmat, bukan jalan orang yang murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, Tuhan kami, kerana Kau menghendaki kami semua mati ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.